Hal ini telah ditegaskan dalam hadis sebelum ini, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, iaitu yang bermaksud kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, namun jika kamu tidak dapat melihatnya, Allah tetap akan melihat kamu. Baik, perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini hadis ihsan. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis ini sudah merangkumkan 3 elemen utama, paksi utama agama kita ni. Dalam ni ada akidah, dalam tu juga ada fiqh, dalam tu juga ada tasawuf. Baik, bila Nabi berkata an ta'budallaha, dalam itu sudah ada 2, ada akidahnya dan ada fiqhnya. Di mana semua ni? An ta'budallah, engkau beribadah. Jadi untuk beribadah perlukan kepada ilmunya. Maka ilmunya itu adalah ilmu fiqh yang beritahu kita cara nak beribadah, cara nak bersolat, cara nak berpuasa, cara nak melakukan kebajikan itu, kebajikan ini, nak berzakat dan sebagainya. Itu ibadah. Jadi bila disebut an ta'budallah, engkau beribadah, maka semestilah dia berkait dengan ilmu fiqhnya, hukum fiqh. Jadi tak boleh nak lari dalam menghayati agama ni, tak boleh nak lari daripada fiqh. Kalau ada orang berpendapat bahawa nak mendekati Tuhan, nak makrifat Tuhan, tak perlu ilmu ni, itu adalah dakwah yang karut. Dakwah yang karut. Nak sampai makrifat ni, tak main ilmu kulit ni. Itu percakapan-percakapan orang yang akal separuh. Kalau ada yang cakap macam tu, tok tepilah, jangan pakai lah. Kau pandailah nampak pelik ke, keramat ke, tak keramat ke, tok tepi. Jangan pakai. Kehilang kau pedomang ni. Pelik mana sekalipun, boleh buat aneh mana sekalipun, tok tepi. Jangan pakai buat tu. Kerana perjalanan ni bermula dengan an ta'budah. Ibadah mesti ada ilmu dia. Ibadahnya. Dan ibadahnya ada ilmunya, itu fiqh. Tapi ibadahnya kepada siapa? Kepada siapa ibadahnya? An ta'budallaha, Allah. Berarti kena kenal siapa itu Allah. Maka mengenal Allah itu ilmunya ilmu akidah, ilmu usuluddin. Tahu Allah itu nama. Nama bagi siapa? Itu sifatnya apa? Sifatnya satu. Sifat 20 kita mengaji itu. Baru kita kenal Allah. Jadi sudah ada fiqhnya, sudah ada usuluddinnya. 2. Tapi di mana tasawufnya? Maka yang seterusnya itulah tasawuf. Ka'annaka tarahu. Ibadahmu itu yang kau hadapkan kepada Allah, yang kau tujukan kepada Allah, sifatnya bagaimana? Sifatnya seolah-olah engkau melihatnya. Seolah-olah engkau melihatnya, itu adalah sifat bagi jiwa kita, roh kita. Sifat bagi roh kita. Yang ni kita beribadah, yang kita tujukan kepada Allah, dalam keadaan yang kita rasai, roh kita, zauq kita, ka'annaka tarah, seolah-olahnya engkau melihatnya. Dengan erti seolah-olahnya kita ini duduk depan dia. Seolah-olahnya. Seolah-olahnya kita duduk berdepan. Dengan erti mata kita ni semacam melihat Allah dengan terang. Macam duduk depan. Macam ni balingan, tamsilahnya. Jangan bawa pakai ni dengan makna zahir ni. Ini tamsilah. Nak kabarnya sifat-sifat Tuhan yang kita pelajari itu dalam ingatan kita tu tertumpu ke situ. Allah Maha Wujud, Allah Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Jelas dan terang, tidak diganggu oleh ingatan yang lain. Itu bendanya. Itu bendanya. Jadi kenyataan kita hari ini mungkin tak gitulah. Hak pertama itu kita ada engkau beribadah. Ada. Pada siapa kau beribadah? Kepada Allah. Ka'annaka tarahu, itu tak ada. Seolah-olah engkau melihatnya, tak ada. Ada pada kita, seolah-olahnya kita sedang berurusan dengan orang. Itu kadang kita hari ini. Seolah-olahnya kita duduk sebuah market. Duduk. Kalau Abah kata badannya di masjid, tapi
hatinya di toko, kata apa? Guru kita guna bahasa hatinya di toko. Maksudnya sedang berusaha untuk berjual beli. Badan, mulutnya membaca itu dan ini, badannya sedang rokok sejuk, tapi hatinya di toko. Berapa sen, berapa ya harga dia, sedang berurusan. Jadi yang itu yang kita tidak ada. Dan itulah tasawuf. Jadi itulah yang kita nak usahakan supaya dapat. Bukan badan kita saja yang beribadah, bukan mulut kita yang mengucapkan, tapi hati kita itu menghadap kepadanya. Yani ingat, bulat ingatan kita, fokus tertumpu ingatan kita kepada ketuhanannya, sifat-sifatnya. Jadi ingatan yang paling kuat dibahasakan seperti ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Itu nak beritahu ingatan terhadap sifat-sifat ketuhanan Allah yang bulat, yang tidak diganggu kepada ingatan yang lain. Itu Allah Maha Kuasa, Maha Mulia, terasa wujud Allah. Ingatan tu menguasai hati sehingga hal lain tak ada nak celah, tak ada nak celah lagi. Itu ka'annaka tarah. Tapi kalau kita tidak mampu seperti ini, ada yang kurang sikit daripada itu pun sudah cukup baik. Tengok dia kata apa lagi, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Namun sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, yakni tidak sampai seperti itu, fa innahu yaraka, tapi engkau tetap merasai, mengingati bahawa engkau dilihat oleh Allah. Kita rasa ni kita diperhatikan. Tadi tu kita rasa kita melihat, yakni mengingati sifat-sifat kesempurnaannya dengan tawajuh, dengan tumpuan yang bulat sehingga tak ingat ke lain tu. Itu hak pertama. Hak kedua ni tak sampai situ, tapi kita tak sedar bahawa kita ni Allah Ta'ala lihat kita. Allah Ta'ala dengar ucapan kita, tahu keadaan kita. Mari lintasan seperti itu juga sebahagian daripada ihsan. Dua-dua ni menunjukkan hati yang ingat, hati yang sedar. Tinggal lagi tahap ingatan tu berbeza. Tahap yang paling biasa, dan ini agak mudah untuk kita usahakan, kita menyedari dan merasakan kita ni dilihat oleh Allah. Ada orang takut nak buat benda ni. Ini hak jenis mengaji Usuluddin saja. Dia takut nak setarang baca hadis ni. Takut nak menghadirkan kita ni dilihat oleh Allah. Kerana dalam otak dia bayang kita dilihat ni seolahnya Tuhan tu ada celah tu, celah ni duk tengok kita. Wadah, dia takut nak buat. Ni bakal ngaji Usuluddin ni. Usuluddin saja. Pekat Usuluddin. Ni nyakit dia mari. Dia akan takut nak menghayati tasawuf-tasawuf gini ni. Kerana dia kata bila ikut ajaran tasawuf, naklah kamu merasa kamu dilihat oleh Allah, dia bayang tu. Jadi nak khabar makrifat tak kokoh lah tu. Usuluddin kalau ngaji Usuluddin saja, tapi tak peracu, tak lumak dengan tasawuf, dia mari banyak kekeliruan. Untuk i'tiqad lepas, tapi nak menghayati, dia banyak selalu, banyak timbul kekeliruan. Termasuk dalam perkara ni lah, kita pernah dengar ada orang takut nak rasa kita ni dilihat oleh Allah. Kita rasa dalam akal kita selama ni, kalau kita dilihat, kita nampak tu orang tu lihat duduk mana tu, celah ni lah. Seolah-olahnya Tuhan tu ada situ, ada sini. Tengok lihat kita. Ni celaru dia. Celaru orang ngaji Usuluddin saja. Dia takut nak menghayati ni. Padahal kalau dia mengaji secara lengkap, kan jelas Allah Ta'ala sifatnya mukhalafah, laisa kamitslihi syai'. Jadi bahagian Allah Ta'ala tu jangan caralah. Yang penting kalau guru saya beritahu, yang lebih penting hubunganmu dengan Allah, bukan Allah itu. Allah itu mukhalafah, laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai sesuatu. Hal lebih penting apa hubungan Allah dengan kita. Hubungan kita dilihat rasa kita ni. Nak suruh tengok ni kita dilihat. Yang melihat tu jangan fikir ke dia lah, kerana dia mukhalafah tu, tidak serupa dengan yang lain. Hak nak suruh perhatinya kita ni. Kita yang dilihat ni. Yang melihat itu tetap dengan i'tiqadnya mukhalafatuhu lil abadis. Tapi kalau dia mengaji Usuluddin saja, ni tak ada takat ni. Dia mari mikir macam Tuhan duduk celah tu, duduk tengok aku. Seolahnya Tuhan tu ada arah dia, ada tempatnya. Ni makrifat yang tidak kukuh. Sebab tu Usuluddin untuk i'tiqad lepas, tapi nak menghayati tasawuf, kalau tidak mengaji ilmu tasawuf, tak peracur dengan, tak lumak dengan ilmu ni, itulah tempat dia sakok. Dan banyak perkara lain lagi.
Ilmu suludin ni bagus, dasar, prinsip. Tapi kalau mengaji ilmu tu saja, tak gandingkan dengan tasawuf, dia akan bertemu dengan banyak masalah. Terutama dalam penghayatan macam ni. Banyak perkara. Contoh lain saya nak khabar, orang mengaji tasawuf saja, tak mengaji usuluddin yang boleh melumatkan ilmu tu, dia akan tembung antaranya bab ni. Antaranya bab masalah qada apa ni. Dia suruh kita semayang, dia pula tetap kita tak semayang. Dia suruh kita semayang, dia juga tetap kita tak semayang. Akhir kali tak tahu pahaman ni. Pening gitu ya. Dia suruh kita semayang, tapi dia juga tadi kita tak semayang. Macam tak kawan ni. Akhir kali ulang ayat tu apa sudah. Tak tahu nak pijak, nak pegang kawan ni. Ni. Mengaji usuluddin saja. Kita mengaji tasawuf nak pelumak ilmu tu supaya usuluddin ni nak pasang biar jelas. Atas kefahaman, fahamlah. Adanya takdir, segala-galanya ditakdirkan oleh Allah. Jelaslah. Tapi bila nak pasang atas diri kita ni, mula dah. Mula jadi dah nak siku. Kalau kereta kau, ia pelaga, belawang. Ini kau ngaji usuluddin saja. Dia kena ilmu ni, usuluddin sebab tu ulama kita dulu, dia ni serangkai. Usuluddin tak tasawuf sekali. Sebab tu ilmu dia tu, makrifat dia tu, tahqiq. Tahqiq dengan arti jitu, jelas. Lekok ke mana-mana pun tak akan tembung. Tak akan tembung. Contoh sajalah tapi. Jadi hadis ini menyatakan itulah tasawufnya. Jadi tasawuf ni, engkau beribadah itu perbuatan kita. Fiqh syariatnya, badan kita beribadah. Kemudian ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Itu keyakinan kita. Ibadah kita buat ini pengabdian diri kepada Allah. Tapi kelakuan kita itu tasawuf. Kelakuan jiwa kita, ehwal diri kita ni bagaimana? Iaitu engkau merasa engkau melihat kepada Allah, atau paling tidak engkau merasa engkau dilihat oleh Allah. Itu bahagian tasawufnya, ihsannya. Jadi ihsan ini kalau kita nak ambil sipir mudahnya, fiqh itu amalan zahir, perbuatan kita tu fiqh. Akidah tu tauhid, keyakinan kita. Tasawuf itu adalah zauq dan perasaan kita, ehwal hati kita dalam ibadah itu. Itulah tasawuf. Dengan tiga perkara inilah agama itu dihayati dengan baik. Baru dapat dihayati dengan baik. Kalau tak ada tasawuf, dia ada akidah, dia ada fiqh, dia macam kereta tayar mati. Kereta tayar mati. Jalan. Tapi berdegung-berdegang tayar mati. Dia nak mengajar sikit, berdegung-berdegang langgar. Kerasan. Bandingan mudah. Dia ada akidah, dia ada kaedah, ada fiqh, tapi tak ada tasawuf. Dia macam kereta tayar besi atau tayar mati. Sakitlah, maksudnya sakit. Tak ada kesenian, tidak ada kehalusan, tidak ada kemesraan. Tapi bila ada tasawuf, dia jadi perjalanan macam tayar hidup lah. Kereta tayar hidup, bukan tayar hidup saja, jenis kereta sedap juga. Volkswagen. Volkswagen sedaplah jalan, dicing molek. Itu tasawuf. Kereta macam kereta terlabi bandingan mudah.